Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Hari ini Cikgu Fisu akan tunjukkan bagaimana cara untuk menjalankan eksperimen pembiasan yang menggunakan blok kaca semi bulatan. Ini adalah blok kaca semi bulatan bahan kaca. Okey, ini bahan kaca. Walaupun ada beberapa kesan retak, tak ada masalah. Kita boleh gunakan. Bahan seterusnya ialah kita perlukan laser pen. Yang ini laser pen warna hijau. Okey, yang ini warna hijau. Kita ada beberapa warna yang boleh digunakan. Yang ini warna merah. Kemudian kita ada lagi warna lain. Warna lain. Yang ini warna purple ataupun warna biru. Okey, pen ni semua ada warna yang berbeza dan sudah pastilah ia mempunyai panjang gelombang yang berbeza. Hari ni cikgu tak nak guna dua merah dengan purple ni. Cikgu nak guna warna hijau. Okey, barang seterusnya yang kita perlukan ialah kita perlukan jangka sudut ataupun kita sebut juga sebagai protektor. Ini yang biasa kita guna ini yang biasa. Kemudian pembaris panjang terutamanya untuk kita plot graf nanti. Okey, dan kita perlukan alat tulis. Kali ni cikgu guna pen. Kalau nak guna pensel pun boleh, pensel 2B pun boleh, tapi cikgu nak guna pen pada hari ni. Pen hitam. Baik, seterusnya kita perlukan kertas A4, kertas putih yang bersih supaya kita punya surehan nanti ataupun apa yang kita nak lukis pada garisan itu jelas. Dan kita perlukan kertas graf untuk kita memplot graf. Okey, selain daripada blok kaca tadi, kita juga sebenarnya dalam makmal ada blok akrilik, sejenis plastik yang berbentuk semi bulatan juga. Dua-dua kita boleh guna. Dua-dua kita boleh guna. Tapi hari ni cikgu nak guna kaca lah. Okey, cikgu nak guna kaca. Lain kali kita akan guna bahan akrilik ni. Okey, so kita mulakan. Seterusnya, mari kita mulakan. Mula-mula kita perlukan kertas A4 lah. Okey, kita letakkan kertas A4 berada di hadapan kita dan kita letakkan blok kaca tu. Blok kaca ni kita letakkan di tengah-tengah bahagian kertas tu. Di tengah-tengah kertas A4, pastikan kedudukannya sesuai lah. Kemudian kita nak gunakan pen ataupun pensel untuk buat surehan. Kita buat surehan blok kaca separuh ataupun semi bulatan tersebut. Okey, hati-hati sebab kalau blok kaca ni ada kesan pecah, dia mungkin tajam lah. Kemudian kita alihkan blok kaca, kemudian kita nak tentukan di manakah titik tengah di manakah titik tengah di antara kawasan yang rata tu. Okay, cara dia kita letakkan pembaris, kemudian kita ukur keseluruhannya berapa. Contohnya kat sini ada 9 cm, jadi kita ambil tengah-tengah 4.5 cm lah. Jadi itu adalah tengah. And then kita nak buat satu garisan yang berserenjang dengan permukaan yang rata tadi untuk kita lukiskan garisan normal. Okey, so kena hati-hati sebab dia kalau sengit kita lukis mungkin bacaan kita nanti tidak tepat. Okey, kita lukiskan garisan normal. Kalau boleh kita labelkan teruslah. Okey, ini garisan normal. Simbol kita guna ialah N untuk normal. Okey. Seterusnya kita ambil jangka sudut untuk kita tandakan sudut seperti yang disuruh, seperti yang diminta dalam prosedur. Okey, tandaan tu bergantunglah. Kalau prosedur tu suruh kita mula dengan 20, kita tanda 20, 30. Okey, seterusnya 40 sampai ada 5 sudut. Ini untuk sinar tuju Ini untuk sinar tuju dan semasa kita tempatkan okey 30. Kemudianlah kita tulislah supaya tidak bertukar, dan dalam perhatian kita. Okey, so kelihatannya begitu.
Kemudian kita ambil pembaris. Kita sambungkan tandaan kita dengan titik tengah yang kita tanda tadi. Okey, ini adalah kita letak tandaan untuk lintasan cahaya masuk ataupun cahaya tuju nanti. Okey, semua sudut lah. Semua sudut kita tandakan untuk memudahkan kita pancarkan laser nanti. Okey, semua hati-hati kalau sebab dia agak sensitif sebenarnya. Kita bezakan sedikit saja pergerakan laser tadi, dia akan memberi kesan yang besar. Tandaan tu. Dan sudut ini ialah sudut 20 darjah. Okey, ini adalah sudut 7 ataupun sinar 7 Okey, sinar 7. Sekarang kita dah selesai untuk buat 7. Kita ambil kembali, kita ambil semula blok kaca dan kita letakkan pada tempat surehan kembali. Ini penting, pastikan bahagian garisan yang kita buat tu, pastikan ia betul-betul kena pada bahagian rata blok kaca kita tu. Kalau dia bergerak, memang kacau lah kita punya eksperimen. Kemudian cikgu ambil laser pen, kita letak pada garisan yang pertama. So sekarang ni garisan 20 lah. Okey, satu garisan. Bila kita pancarkan, kita dapati bahawa terdapat sinaran yang akan menembusi blok kaca tersebut. Nampak? Okey. Jadi kita nak buat tandaan di mana blok kaca itu keluar. Ini sangat penting untuk kita perhatikan, dan kita jangan abaikan titik tengah tu. Maksudnya di sini ialah pancaran itu mesti masuk dan kena pada titik tengah. Lepas tu kita akan buat satu tandaan. Okey, kita akan buat satu tandaan di mana cahaya itu keluar. Okey, mana-mana yang mudah untuk kita buat lah. Kalau kita boleh ataupun mudah untuk kita tanda, sebaik saja dia keluar daripada blok kaca itu yang terbaik. Okey, begitu juga seterusnya lah. Kalau 30 macam mana? Contoh yang ini kita dapat, kalau kita buat 20, kemudian kita tanda. Ataupun kita boleh je tanda bahagian lain yang kita nampak dia punya alur sinar tu. Contohnya cikgu nak tanda bahagian luar. Okey, bahagian luar sikit lah. Bukan betul-betul keluar daripada blok kaca. Pun boleh juga sebenarnya. Okey, cikgu tanda kat sini. Contoh cikgu tanda kat situ. Agak susah sikit lah sebab nak buat lagi, lepas tu nak buat rakaman lagi. Okey, seterusnya kita buatlah untuk semua sinar 7. Kita tanda sinar bias ataupun sinar pembiasan, sinar yang terbias yang keluar daripada kaca tu untuk setiap sudut. Okey, 30, 40. Okey, yang ini hati-hati. Pastikan sinar 7 tu kena pada titik yang dia masuk tu. Di sini. Pastikan dia kena pada titik tu. Okey. Kalau lari kat situ, kita punya bacaan, data kita akan lari. Okey. So, kena adjust lah. Ada tanda. Kemudian seterusnya lah, kita tanda semua setiap satu. Tanda setiap satu. Okey. Ini sangat penting sebab data sinilah yang akan memberi kualiti kepada eksperimen kita lah. Okey. And then kita buat sampai habis lah. Kita ada lagi 50 sekarang. Okey. Tanda kat mana dia keluar. Okey, ini kelebihan kita guna semi bulatan tau. Kalau kita guna 4 segi tak boleh buat macam ni. Kalau 4 segi kita mesti ambil bacaan data itu, mesti ambil dari di mana dia keluar. Kalau kita ambil macam ni tak boleh. Kalau semi bulatan boleh macam ni. Okey. So selesai. Daripada 30. Okey, kita tengok balik. Macam 30 ni macam 20 20 ni macam tak tepat sikit. Okey, tengok tanda sikit. Okey. So ni mungkin kurang tepat lah. Okey, kurang tepat yang cikgu buat ni. Korang nanti boleh buat dengan lebih tepat lah. Baik. Seterusnya, daripada tandaan-tandaan kita tadi, kita sambungkan setiap tandaan itu kepada titik tengah di mana cahaya tadi masuk. Boleh faham tak?
Okey kita sambungkan semua. Contohnya tak kisahlah nak tanda daripada yang besar ke pada yang kecil, tak ada masalah, sama je. Cuma tanda kita tu kena tepat. Dalam kes ni cikgu sarankan korang kena guna pensil yang tajam lah pensil tekan tu apa mechanical pencil tu untuk dapatkan garisan yang halus. Okey, and then kita pun ambil ukuran sudut menggunakan jangka sudut. Setiap satu sudut biasan yang kita dah dapat tu. Okey, kini pun kena betul-betul letakkan garisan-garisan itu pada garisan yang kita buat. Okey, dan kita label lah. Okey, contoh yang ini kita dapat berapa? 14. Okey, lepas tu yang tu pula. Okey, yang itu kalau dia masuk 30, dia keluar 20. Kemudian yang itu dia masuk 40, dia keluar 26. Kemudian berapa tu? Okey, 30. Okey, bacaan pada sudut, jangka sudut 35. Jadi ini adalah sinar biasan sinar biasan. So kita boleh buat anak panah di sini. Dan ini sudut 14 tadi. Dan yang ujung sekali ialah sudut 35 yang kita dapat tadi itulah. Baik. Seterusnya, ini dah selesai Ini dah selesai. Kemudian kita perlu buat sepatutnya lah kita tengok pada soalan. Kalau soalan itu inginkan kita catatkan apa-apa kuantiti fizik yang tertentu, kita buat jadual seperti ini. Okey, jadi biasanya kita perlukan letak maklumat sudut 7i dengan unitnya darjah, dan sudut biasan juga dengan unitnya darjah. Kemudian sin i unit dia darjah juga, dan sin r unit darjah juga. Okey, ini bergantung kepada soalan lah. Jadi sudut 7 kita tadi kita dah tahu 20, 30, 40, 50, 60. Okey, so ini yang kita guna. Dan kita catatlah sudut biasan yang kita dapat tadi semuanya. Yang ini kita tak perlu tulis macam ni sebenarnya. Ia bergantung kepada soalan. Biasanya dalam soalan memang dia suruh kita buat jadual. Seterusnya biasanya akan ditanya dalam soalan apakah yang perlu kita jawab lah. Dan selalunya juga dia akan suruh kita plot graf. Jadi korang kena pastikan, korang kena tahu bagaimana untuk memplot graf. Biasanya kita diminta untuk mengira kecerunan. Dan graf tersebut biasanya ialah graf sin i melawan sin r. Biasanya graf ni yang diminta dalam soalan. Okey. Baik. Seterusnya kita buat graf. Okey, ambil kertas graf seperti biasa. And then kita buat garisan paksi X dan Y lah. Okey, sekarang ini paksi Y. Kita gariskan. Kita simpan sedikit bahagian untuk kita menulis nilai-nilai dia bahagian bawah dan bahagian atas kan, paksi X. Seperti biasa, kita gariskan paksi X. Okey, kita jadikan dia. Dan boleh tulis tajuk di sini untuk sebagai peringatan lah kepada kita. Jadi kita sentiasa maklum, kita sentiasa sedar, kita sedang buat graf sin i melawan sin r. Jadi lebih baiklah walaupun dia tidak ada markah di situ. Okey, dan kita lengkapkan paksi-paksinya, iaitu di sini paksi Y kita ialah sin i dan paksi X kita ialah sin r. Jangan lupa tulis unit juga Okey, kemudian kita nak tetapkan skala. Okey, skala yang perlu kita tetapkan di sini ialah berdasarkan kepada data yang kita dapat. Untuk paksi sin r ni kita mula dengan 0.1, kemudian 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 dan kita boleh tulislah sampai 0.7. Okey. Sebab maksimum bacaan kita ialah
0.57 saja Baik, untuk paksi sin I pula, kita boleh mulakan dengan 0.1 juga, 0.2, 0.3 dan seterusnya lah. Okey, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7 dan maksimum dia berapa? Kita ada 0.87. Jadi kita boleh buat sampai 0.9 ataupun nak terus sampai 1.0 pun tak apa. Baik. Okey, selesai kita buat paksi dan pastikan paksi kita ataupun skala kita itu mestilah seragam mesti seragam. Bermula daripada kosong. Bermula daripada 0 koordinat dia. Okey, jadi selepas tu kita plot lah. Berdasarkan kepada data yang kita ada. Okey, kita plot satu persatu secara tepat contohnya di sini. Okey, kita dapat yang plot yang pertama, plot yang kedua. Okey, kemudian seterusnya yang ketiga, yang keempat, kelima. Okey, biasa kita akan dapat 5 data and then selepas itu kita buatlah satu graf yang orang panggil terbaik. Garis terbaik. Garis terbaik ni biasanya kita akan dapat yang majority kena pada plot ataupun dia seimbang lah, bahagian atas dan bawah tu dia balance Okey, dan kita tengok apakah soalan yang mungkin yang ditanya Okey, contohnya dia suruh kita tentukan kecerunan. Jadi kita pun buatlah kaedah bagaimana untuk kita mengira atau menentukan kecerunan. Jadi saya ambil dua koordinat daripada 0,0 dengan koordinat yang hujung sekali iaitu 0.57, 0.58, 0.87. Okey. Then kita buat segitiga dia lah. Segitiga untuk kaedah menentukan kecerunan graf. Yang penting kita ada dua koordinat. And then kita guna kaedah matematik lah untuk menentukan kecerunan. Di mana kecerunan tu? Mungkin ada yang tak ingat. Okey, di sini kecerunan. Biasanya kita label dengan huruf M kecerunan. Biasanya huruf M itu kecerunan. Dan kita guna kaedah biasa iaitu perubahan Y bahagi dengan perubahan X ataupun Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Okey, 0.87 tolak 0, 0.57 tolak 0. So kita akan dapat nilai kecerunan bagi graf kita ialah, guna kalkulator lah, 1.53. Ini untuk data yang saya dapat. Okey, mungkin data yang berbeza lah jika korang buat nanti. Itu saja buat masa ini. Semoga korang berjaya dengan cemerlang. Bye-bye.